Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua pelajar pelajar, pelajar-pelajar SPM, tingkatan 5. Jadi dalam video kali ini, Cikgu sambung pembelajaran kita di bab 3.3, yaitu yang di Pertuan Agung dan Raja dalam perlembagaan persekutuan. Jadi dalam sebelum ini kita sudah belajar kan, sejarah perlembagaan, sejarah Majelis Raja-Raja apa semuanya. Jadi video kali ini kita bincang yang di Pertuan Agung, tentang yang di Pertuan Agung. Saya yakin semua kenal lah kan, pernah tengok yang di Pertuan Agung dan Raja dalam perlembagaan. Jadi apa beza yang di Pertuan Agung dengan Raja? Apa bezanya? Jadi di negara kita kan, kita ada 9 raja-raja Melayu. Kita ada Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Jadi mereka ini adalah anggota daripada Majelis Raja-Raja. Mereka semua Baginda Sultan dan Raja adalah anggota Majelis Raja-Raja. Mereka ada organisasi sendiri. Termasuk 4 yang di Pertuan Negeri, Sabah, Sarawak, Melaka dan Pulau Pinang. Jadi itu kita sudah bincang sebelumnya. Jadi yang di Pertuan Agung merupakan jawatan baru, jawatan yang baru yang diwujudkan selepas merdeka. Jadi kalau ikut perlembagaan Malaysia, jawatan yang di Pertuan Agung ini diwujudkan, mesti diwujudkan dalam perlembagaan negara kita. Jadi yang di Pertuan Agung, jawatan ini diwujudkan oleh perlembagaan dan diiktiraf oleh perlembagaan persekutuan. Jadi termasuklah institusi beraja di semua negeri yang ada raja atau sultan. Jadi institusi beraja ini, kita ada 3. Kita ada 3 institusi beraja. Yang pertama Majelis Raja-Raja. Majelis Raja-Raja terdiri daripada 9 orang raja-raja Melayu dan juga 4 orang yang di Pertuan Negeri. Itu kita sudah bincang sebelum ini. Settle. And then seterusnya institusi beraja di negeri-negeri. Ada 9 negeri yang ada institusi beraja. Jadi setiap negeri itu ada institusinya sendiri. Macam Johor, ada Sultan Johor, dan anak-anak Baginda Sultan. Yang terkenal kita kenal kan TMJ kan, Tengku Mahkota Johor kan. Lepas itu kita ada institusi yang di Pertuan Agung pada peringkat kebangsaan, peringkat persekutuan maksudnya, peringkat tertinggi. Jadi institusi yang di Pertuan Agung ni, siapa yang menjadi yang di Pertuan Agung? Orang yang menjadi yang di Pertuan Agung dipilih dari kalangan 9 orang raja-raja Melayu. Jadi bergilir-gilirlah menjadi yang di Pertuan Agung. Daripada 9 itu, 9 raja Melayu itu 1 orang akan menjadi yang di Pertuan Agung dalam satu masa. 1 orang yang di Pertuan Agung, 1 orang lagi yang timbalan yang di Pertuan Agung, dalam satu masa. Jadi bila contohlah macam sekarang, Sultan Pahang menjadi yang di Pertuan Agung. Jadi di peringkat negeri, siapa yang menjadi sultan? Tidak ada sultan, yang ada pemangku sultan, anak baginda yang menjadi pemangku sultan yang menguruskan di peringkat institusi beraja peringkat negeri. Sebab Sultan Pahang menjadi yang di Pertuan Agung, mengetuai institusi beraja, institusi beraja yang di Pertuan Agung di peringkat persekutuan. Faham? Jadi kita ada 3 institusi beraja. Majelis Raja-Raja, himpunan semua raja-raja Melayu dan yang di Pertuan Negeri. Dan yang kedua yaitu institusi beraja peringkat negeri. Setiap negeri ada 9 negeri. Dan yang ketiga, yang paling tinggi itu yang di Pertuan Agung di peringkat persekutuan. Jadi yang Pertuan Agung ini adalah anggotanya tersendiri. Ada institusi tersendiri. Alright. Jadi kita tengok institusi yang di Pertuan Agung. Jadi jawatan yang Pertuan Agung diwujudkan selepas negara mencapai kemerdekaan 1957. Merdeka Tanah Melayu. Jadi yang di Pertuan Agung dipilih dari kalangan raja yang memerintah di 9 buah negeri persekutuan itu. Saya ulang lagi, Perlis, Perak, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Macam mana mau ingat? Senang saja. Di semenanjung semua negeri adalah negeri beraja, kecuali apa? Melaka dan Pulau Pinang. 2 saja yang tidak ada, Melaka dan Pulau Pinang. Kalau di semenanjung.
Oke, jadi pemilihan yang di Pertuan Agung dilaksanakan oleh Majelis Raja-Raja menurut kaidah yang ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan dan Peraturan Majelis Raja-Raja. Jadi Majelis Raja-Raja ini mereka yang memilih yang di Pertuan Agung. Ada caranya sendiri, ada kaidahnya sendiri. Ini tidak diajar. Saya pun tidak tahu macam mana cara pemilihan, syarat-syarat pemilihan untuk menjadi yang di Pertuan Agung. 9 orang Raja Melayu, mereka bermusyawarat untuk pilih siapa yang layak menjadi yang di Pertuan Agung. Jadi seiring dengan kewujudan jawatan yang di Pertuan Agung, maka diwujudkan juga timbalan yang di Pertuan Agung. Mari kita tengok senarai Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung. Dari yang pertama sampailah yang ke-16 sekarang. Yang pertama kalau kita nampak di pada duit, kita nampak kan setiap duit ni. Ini kita nampak duit kertas kan, kita ada gambar yang di Pertuan Agung yang pertama, yaitu yang Tuan Besar Negeri Sembilan almarhum Tuanku Abdul Rahman ibni almarhum Tuanku Muhammad. Kita punya Perdana Menteri namanya Abdul Rahman. Perdana Menteri pertama kan. Tapi agung kita yang pertama pun almarhum namanya juga Abdul Rahman. Jadi nama Abdul Rahman ini sangat spesial lah. Abdul Rahman, hamba kepada Tuhan yang Maha Pengasih, Ar-Rahman. Jadi yang kedua Sultan Selangor, almarhum Sultan Hishamuddin Alam Shah. Sampailah sekarang yang ke-16. Yang ke-16 yaitu ke bawah duli yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Panjang dia punya gelaran dan juga nama. Nama sebenar Baginda di Pertuan Agung ialah Al-Sultan Abdullah. Jadi saya mau bagi tugasan sama kamu Nila. Kamu cari itu. Apa maksud ke bawah duli yang Maha Mulia? Apa maksudnya? Dia ada maksud spesial tuh. Kenapa duli? Apa tuh maksudnya Maha Mulia? Sri Paduka Baginda, apa maksudnya tuh? Jadi kamu cari cari di YouTube. Banyak tuh orang sudah post tuh. Saya tidak mau cerita di sini. Panjang pula video ini nanti. Jadi kita nampak nih gambar agung yang sekarang viral lah di YouTube sekarang yang di Pertuan Agung. Banyak orang yang bagi reaction sebab kita punya agung nih sangat rendah hati, mulia orangnya, rajin turun pada menolong orang, mangsa banjir, menolong orang kemalangan jalan raya, selamba makan di restoran tepi jalan. Bagus kita punya yang di Pertuan Agung nih. Terutamanya Raja Permaisuri Agung kita, sanggup turun masak untuk mangsa banjir. Kamu tengok di YouTube banyak tuh videonya. Alright. Seterusnya, apakah kedudukan yang di Pertuan Agung? Kalau secara umumnya kita tahulah yang di Pertuan Agung, nomor 1 di negara kita kan. Kedudukan paling tinggi kan di negara kita. Jadi kedudukan yang di Pertuan Agung sebagai ketua utama negara termaktub dalam perkara 32 Perlembagaan Persekutuan. Perkara 32. Dalam buku Perlembagaan Persekutuan. Jadi sebagai ketua utama negara yang di Pertuan Agung menjadi punca kedaulatan, ketaatan, perpaduan kebesaran dan kemuliaan negara. Maksudnya, yang di Pertuan Agung ini adalah punca kedaulatan. Maksudnya selagi agung kita masih ada, masih berkuasa, selagi itu negara kita adalah negara yang berdaulat. Ketaatan. Jadi kita kepada raja dan negara. Kita belajar rukun negara kan. Kita mesti taat setia kepada siapa? Raja dan negara. Raja dahulu kan. Kita kena setia kepada raja kita. Perpaduan, kebesaran dan kemuliaan negara. Jadi kalau kita ini ada petikan daripada Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan banyaklah, tebal sudah kan sekarang kan. Jadi kita ambil sedikit nih. Perkara 32. Cikgu bacakan. Ketua utama negara bagi persekutuan dan istrinya. Mak 1, kurungan 1, maka hendaklah ada seorang ketua utama negara bagi persekutuan digelar yang di Pertuan Agung.
yang hendaklah diberi keutamaan daripada segala orang di dalam persekutuan, dan yang tidak boleh dikenakan apa-apa jua pun proceeding di dalam mana-mana mahkamah kecuali dalam mahkamah khas yang ditubuhkan di bawah bahagian apa tuh X5 tuh ke-15. Oke, maksudnya agung adalah orang paling utama dalam negara, tidak boleh dikenakan apa proceeding mahkamah. Maksudnya kita tidak boleh mendakwa yang di Pertuan Agung dalam apa-apa juga kesalahan. Kecuali mahkamah khas yang ditubuhkan di bawah bagian 15. Bagian 15 itu berkenaan dengan mahkamah khas raja-raja. Maksudnya bila raja ada melakukan kesalahan, yang membicarakannya raja juga, sesama raja. Tidak boleh orang mahkamah biasa yang membicarakan raja. Sebab kedudukan raja lebih tinggi daripada mahkamah itu sendiri. Paham? Kita tidak boleh tangkap yang di Pertuan Agung, polis. Even tentera pun, sebab tentera adalah di bawah bidang kuasa yang di Pertuan Agung. Pemerintah tertinggi angkatan tentera ialah yang di Pertuan Agung. Itu kita bincang kemudian. Lepas ni. Jadi dan yang kurungan 2, isteri yang di Pertuan Agung digelar Raja Permaisuri Agung. Raja Permaisuri Agung hendaklah diberi keutamaan daripada segala orang lain di dalam persekutuan selepas yang di Pertuan Agung. Maksudnya, orang kedua terpenting di negara kita ialah Raja Permaisuri Agung. Isteri kepada yang di Pertuan Agung. Dan kurungan 3, yang di Pertuan Agung hendaklah dipilih oleh Majlis Raja-Raja bagi tempoh 5 tahun. Dalam masa 5 tahun, maksimum 5 tahun. Ada yang tidak sampai 5 tahun. Ada yang sebab mangkat awal, contohnya macam almarhum Sultan Selangor, Sultan Salahuddin, 99 hingga 2001, dalam masa 2 tahun lebih saja. Saya masih ingat masa itu, masih sekolah lagi masa itu. Almarhum Sultan Salahuddin mangkat masa menjadi yang di Pertuan Agung. Dan ada juga yang Sultan Kelantan, Sultan Muhammad kelima, yang meletak jawatan lebih awal, baru 3 tahun, meletak tidak cukup 5 tahun. Lepas itu digantikan oleh yang sekarang Sultan Abdullah. Jadi 5 tahun kena tukar yang di Pertuan Agung. Siapa yang pilih? Majelis Raja. Kalau kita ikut susunannya nih kan, kita ikut penggiliran kan. Pertama Negeri Sembilan, lepas itu Selangor, Perlis, Terengganu, Kedah, Kelantan, Pahang, Johor, Perak. Negeri Sembilan semula. Lepas itu Selangor, Perlis, Terengganu, Kedah, Kelantan, sekarang Pahang. Jadi selepas Pahang ikut giliran biasa patutnya negeri Johor. Sultan Johor yang akan menjadi yang di Pertuan Agung yang akan datang. Jadi itu urusan Majlis Raja-Raja lah untuk memilih yang di Pertuan Agung. Mereka 9 orang raja Melayu yang berbincang dalam institusi Majlis Raja-Raja. Jadi and then kita tengok keutamaan kedudukan dalam persekutuan. Maksudnya dalam negara kita siapa ranking paling tinggi kedudukannya dalam negara, mengikut perlembagaan. Nomor 1 of course yang di Pertuan Agung. Nomor 2 Raja Permaisuri Agung. And then raja-raja dan pemangku raja. Yang ketiga ni raja-raja di setiap negeri lah. Raja Perlis, kita Sultan Kedah, Sultan Perak. Jadi dan pemangku raja. Pemangku raja ni orang yang memangku raja lah. Macam ya orang yang mengambil sementara jawatan, menguruskan, contohnya macam Sultan Pahang sekarang menjadi yang di Pertuan Agung. Anak baginda itu menjadi pemangku raja. Itu maksudnya. And then yang dipertua bagi negeri-negeri. Bagi negeri apa? Sabah, Sarawak, Melaka dan Pulau Pinang. Mereka berada di kedudukan keempat. Ranking. And then 5 bekas Raja Permaisuri Agung yang menerima seraan daripada kerajaan persekutuan. Contohnya bekas raja, bekas-bekas Raja Permaisuri Agung. Mereka kedudukannya yang kelima. Contohnya isteri agung yang sebelum ini masih hidup kan? Kedudukan mereka yang kelima. Selepas yang di Pertuan Negeri. And then yang keenam barulah Perdana Menteri. Ketujuh Timbalan Perdana Menteri. Kalau ikut perlembagaan persekutuan. Jadi maksudnya ialah kalau kita nampak gambar di dinding kan, kalau macam di Sabah nih, kami kalau di dinding office kerajaan, gambar agung nomor 1 paling tinggi. Yang kedua, lepas tu Raja Permaisuri Agung kan. Lepas tu baru yang di Pertuan Negeri Sabah, Tun Johar, baru istrinya. Jadi dia ikut susunan sebab ikut dia punya keutamaan.
Ada maksud tuh. Kenapa ada gambar lebih tinggi, kenapa rendah? Kenapa tidak sama ya semuanya? Itu ada maksudnya. Itu sebab kita punya kedudukan dalam persekutuan, ada protokolnya, ada dia punya peraturan. Alright. Nah, jadi institusi beraja merupakan penaung rakyat, melampaui semua agama, bangsa, budaya. Maksudnya institusi beraja inilah, yang melindungi rakyat. Kalau ahli politik nih yang memegang kerajaan, yang mengurus kerajaan inilah Perdana Menteri and the gang, ada buat sesuatu yang tidak patut lah kepada negara, kepada rakyat. Raja adalah pelindungnya. Raja adalah kita punya pelindung. Contohnya berlaku tidak celuruhan politik dalam negara kita nih, agung lah akan take over segala urusan negara, kerajaan, dan akan menyelamatkan kita. Alright. Jadi ini satu info. Nah, ini almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, almarhum Sultan Badli Shah, baginda ini spesial, pernah menjadi agung, yang di-Pertuan Agong kelima. Kita tengok yang kelima, almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah ibni almarhum Sultan Badli Shah. Lepas tu baginda masa tu masih muda lagi, 1970 hingga 75. Lepas tu sempat lagi bertukar 8 orang yang di-Pertuan Agong. Sempat lagi almarhum tuanku Abdul Halim ni menjadi agung yang ke-14, kelima dan ke-14. Panjang umur baginda, sempat menjadi agung 2 kali. Sebab masa menjadi yang di-Pertuan Agong kelima tu, baginda masih muda pada masa itu. Jadi sempat lagi, tapi sekarang sudah mangkat, almarhum. Jadi kalau yang bagi tidak tahu, kalau bagi gelaran almarhum tu maksudnya sudah meninggal, sudah meninggal dunia. Itu almarhum. Kalau yang raja-raja kita gelar sebagai sudah mangkat lah, sudah mangkat. Yang masih hidup agung yang ke 15, Sultan Kelantan, dan juga yang sekarang lah. Semoga baginda tuanku dipanjangkan usia, diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Itu doa kita kepada raja kita. Alright, jadi bagus. Almarhum Sultan Abdul Halim ni orang yang sangat baik orangnya. Baik budi pekertinya. Bagi yang sempat lah tengok, kan kita selalu tengok di berita, baginda ni peminat bola sepak, peminat bola sepak nomor 1 negeri Kedah. Pernah baginda Sultan ni kan jam mau pergi stadium tengok bola kan, takut tidak mau terlewat, selamba naik motor, ikut motor peminat untuk supaya cepat sampai ke stadium kan. Jadi itu kisahnya. Jadi yang di-Pertuan Agong kita sekarang pun juga orang yang sangat baik, orang yang sangat merendah diri, suka membantu. Bukan baginda saja, anak-anak baginda pun ikut sekali membantu. Banyak membantu orang-orang yang susah. Setiap kali ada bencana ke apa, memang baginda Sultan, yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong beserta anak-anak baginda akan turun padang untuk membantu, membantu rakyat yang susah. Anda boleh tengok di YouTube, banyak di YouTube tuh. Best tuh kalau kamu tengok cerita pasal Raja Permaisuri Agong yang sekarang suka masak-masak nih. The King and the Queen. Right? Sampai orang-orang YouTuber Indonesia pun ramai yang buat reaction, pasal kemurahan hati, kemuliaan, yang di-Pertuan Agong kita nih. Mereka kagum, tengok, wow, the king of Malaysia, sanggup turun padang meredah banjir membantu rakyat jelata. Masya Allah, hebat. Alright, jadi itu saja. Jadi untuk selepas ini, masih di 3.3 kita akan bincang tentang kuasa yang di-Pertuan Agong. Kalau apa bidang kuasa yang di-Pertuan Agong? Selalu kita nampak di TV Perdana Menteri aja kan. Tapi sebenarnya yang di-Pertuan Agong, banyak kuasa aja dalam tabiran negara. Jadi apa bidang kuasa yang di-Pertuan Agong? Itu kita bincang di video akan datang. Panjang pula nanti ceritanya. Panjang untuk ceritanya ini. Yang kuasa yang di-Pertuan Agong. Alright, jadi kita rehat dulu. Kita jumpa lagi di video akan datang. Tentang kuasa yang di-Pertuan Agong. Guys, saja stay tune. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye bye.